Okey, selamat kembali ke sesi pembelajaran pada hari ini. Kita sambung bagi unit 20 ternakan yang berfaedah. Tajuk kita pada hari ini ternakan puyuh. Okey, sebelum kita pergi ke lebih mendalam lagi, pastikan kamu bersedia dengan buku aktiviti muka surat 59 dan 60. Kemudian kamu sediakan juga buku teks muka surat 54. Okey, baik. Mari kita lihat apa objektif kita. Yang pertama, dia kata murid dapat membina 3 ayat tunggal dengan betul. Jadi di sini kita nak membina ayat tunggal. Okey, sebelum kita nak bina ayat tunggal, sebelum kita nak lakukan tugasan, mari kita kenal pasti dulu apa itu ayat tunggal. Okey, ini keratan di dalam buku teks kamu muka surat 54. Untuk buku teks muka surat 54 ni berkaitan dengan ternakan puyuh. Siapa yang menternak? Encik Johari. Kita baca sepintas lalu. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Okey, baik. Untuk keratan di dalam buku teks muka surat 54 ni, dia menerangkan tentang ayat tunggal. Jadi cikgu ambil satu ayat yang ada di dalam perenggan pertama ni, iaitu Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Okey, untuk ayat ini, macam mana kita nak kenal pasti dia ayat tunggal? Pertama sekali, ayat tunggal mesti ada satu subjek sahaja ataupun digabungkan dengan satu predikat sahaja. Satu subjek, satu predikat. Okey, macam mana kita nak kenal pasti subjek? Subjek adalah contoh seperti ini, Encik Johari. Encik Johari ni subjek. Encik Johari ni sebagai kata nama. Kemudian di belakang dia adalah predikat untuk melengkapkan subjek ini. Jika tiada predikat, tidak jadi satu ayat. Tetapi bila dia ada satu subjek, satu predikat, dia jadi ayat tunggal. Okey, macam ini cara yang pertama untuk kamu kenal pasti itu ayat tunggal. Yang kedua, kata kunci untuk kamu kenal pasti ayat tunggal adalah tiada kata hubung. Okey, sekiranya perkataan ini ada di dalam ayat-ayat yang awak nyatakan tu, awak mesti kenal itu bukan ayat tunggal, itu ayat majmuk. Jadi cara yang kedua untuk awak kenal pasti ialah tiada kata hubung. Mari kita tengok apa itu kata hubung. Contoh perkataan iaitu kata hubung ialah dan, tetapi, sambil, kerana, lalu, untuk, kalau, hingga, atau, yang. Sekiranya perkataan-perkataan ini ada ataupun wujud di dalam ayat awal, itu bukanlah ayat tunggal, itu ayat majmuk. Kena pasti begitu. Okey, jom kita tengok apa tugasan kita pada hari ini. Baik, untuk tugasan yang pertama ini, kita rujuk buku aktiviti muka surat 59. Okey, untuk buku aktiviti ni cikgu dah buat keratan ringkas. Okey, kita tengok tajuk dia berkaitan dengan ternakan kuda. Okey, tadi ternakan puyuh kan, itu contoh. Ini sekarang ternakan kuda. Okey, untuk ternakan kuda ni, dia beri satu gambar. Awak kena kenal pasti gambar, awak kena fahami gambar tersebut. Kemudian awak tulis ayat tunggal. Ingat, mesti ada satu subjek dan satu predikat sahaja, ataupun tiada kata hubung. Kalau ada kata hubung, bukan lagi ayat tunggal. Hari ini kita lebih fokus kepada ayat tunggal. Contoh yang pertama cikgu dah buat sini. Okay, dia bagi Encik Basri menanam rumput di. Jadi kita tengok di dalam gambar ni merujuk kepada kawasan yang lapang ataupun di belakang rumah dia ataupun di padang. Jadi cikgu memilih untuk letak jawapan kawasan yang lapang. Cikgu tak letak pun perkataan dan ke, atau ke, tetapi ke, sambil ke, semua kata hubung cikgu tak letak sebab kita di dalam pembelajaran ayat tunggal. Kena ingat tu. Okey, nanti awak catatkan ni jawapan ni, ataupun kalau awak ada ayat awak sendiri, awak boleh letakkan di sini.
Okey, yang kedua, Encik Basri memasukkan kuda ke. Okey, awak tengok ni, dia tarik kuda dia masuk ke mana? Ke dalam kandang. Jadi cikgu tulis ke dalam kandang. Kandang apa? Kandang kuda pun boleh, tak sebut pun tak apa. Itu dah difahami dah. Okey, baik. Kedua ni cikgu dah nyatakan di sini jawapan dia. Okey, untuk yang ketiga, cikgu bincangkan dengan kamu. Okey, ini adalah contoh-contoh sahaja. Sekiranya kamu ada idea lain untuk kamu bina ayat tunggal, kamu boleh nyatakan di dalam ruangan jawapan ni. Okey, contohnya di sini awak tengok. Gambar yang ketiga ni gambar Encik Basri sedang angkat sesuatu. Jadi cikgu boleh nyatakan di sini, Cikgu Basri ni dia membeli makanan kuda dia. Okey, makanan dia ni, makanan kuda ni contohnya macam pellet yang kamu dah belajar semalam ataupun sebelum ni, pellet kambing tu kan. Okey, contohnya kat sini cikgu kata, cikgu tulis atas ni membeli makanan. Makanan apa? Makanan kuda ataupun membeli pellet kuda. Okey, jadi kamu boleh buat ayat Encik Basri telah membeli beberapa pellet makanan kuda. Contoh, ini contoh sahaja. Okey, ini cikgu biarkan awak nyatakan sendiri dengan idea awak dan kefahaman awak sendiri. Awak boleh tengok gambar atas ni hanyalah contoh sahaja. Ingat, awak boleh gunakan idea yang lain. Baik, kita teruskan gambar yang seterusnya, gambar keempat. Okey, di sini kita lihat dalam gambar Encik Basri mengangkat makanan-makanan tadi, masukkan ke dalam bekas. Jadi cikgu boleh nyatakan di sini Encik Basri memberi kuda dia makan. Jadi kuda perlukan makanan. Jadi kita boleh buat ayat Encik Basri memberi makan kepada kuda, contoh. Okey, kemudian yang terakhir, gambar yang kelima. Okey, nampak di sini Encik Basri dia memegang kuda dan membawa keluar daripada kandang, ataupun dibawa kuda dia keluar bersia-sia. Bila dia keluar, orang pun lihat kuda dia dan boleh mendekati kuda dia untuk melihat dengan lebih lanjut. Jadi di sini cikgu cadangkan ataupun cikgu letakkan di sini membawa kudanya keluar. Okey, awak boleh gunakan idea awak yang lain untuk awak lengkapkan ataupun awak bina ayat tunggal di sini mengikut gambar-gambar yang dia nyatakan dalam buku aktiviti muka surat 59. Ini tugasan yang pertama. Okey, baik. Kita pergi ke tugasan yang kedua. Okey, ini muka surat 60 berkaitan dengan ketam nipah. Okey, untuk muka surat 60 berkaitan dengan ketam nipah ni, awak perlu baca petikan yang dia dah berikan di sini berkaitan dengan ketam nipah. Kemudian awak kena kenal pasti mana ayat tunggal yang ada di dalam perenggan ataupun petikan ini. Contoh yang pertama cikgu dah buat di sini. Contohnya, Imran suka melihat ketam nipah. Okey, di sini jelaslah kita nampak Imran ni sebagai subjek, suka melihat ketam nipah ni sebagai predikat. Ingat, cara nak kenal pasti ayat tunggal mestilah ada satu subjek sahaja dan satu predikat sahaja. Kemudian awak boleh kenal pasti melalui kata kunci yang cikgu bagi tadi, iaitu tiada kata hubung. Sekiranya ada kata hubung, contoh cikgu tengok ayat yang kedua, Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Okey, kalaulah ada daripada ni, awak tengok daripada ni merupakan kata hubung. Jadi bila ada perkataan daripada ni, secara automatik dia tak menjadi ayat tunggal, dia dah jadi ayat majmuk. Kita tengok ayat yang seterusnya. Dia dan ayahnya membeli sebuah akuarium fiber. Di sini kalau awak perasan, dia ni sebagai Imran, satu subjek, ayah ni sebagai satu subjek yang lain. Jadi ada dua subjek di dalam satu ayat digabungkan dengan dan ni adalah kata hubung. Cikgu dah sebut tadi, untuk ayat tunggal jangan ada kata hubung. Bila ada kata hubung, dia dah tak jadi ayat tunggal. Jadi ayat ni tak boleh disalin untuk ruangan jawapan nombor 2. Cari ayat yang lain. Kamu perlu baca, kamu perlu kenal pasti sama ada ayat itu ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Sekarang fokus kepada ayat tunggal sahaja dan salin balik untuk jawapan nombor 2.
Jawapan nombor 3 dan jawapan nombor 4. Itulah tugasan yang kedua awak pada hari ini. Okay, sekian. Terima kasih daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat menjalankan pembelajaran kamu, menyelesaikan tugas kamu dengan jayanya. Sekian, terima kasih.